Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Amar dari unit BJPK MRSM TDI. Okey, untuk kelas hari ini bagi tingkatan 1 kita akan mempelajari sesuatu dalam komponen kesihatan. Sebelum kita memulakan kelas, kita akan tengok satu video dan saya nak kamu sebagai pelajar rungkaikan dan fahami apa yang disampaikan melalui video ini. Okey, disaksikan. Okey, kamu dah lihat video tadi? Okey, itu bukan video raya ya. Tapi bila anda lihat dan hayati video tersebut, mesti anda boleh simpulkan apa topik pembelajaran kita pada hari ini. Ya, topik pembelajaran kita hari ini mengenai kekeluargaan. Tapi bukan kekeluargaan yang kita akan pelajari bagi tajuk Form 1, iaitu sebelum bermulanya kekeluargaan, wujudnya institusi kekeluargaan yang perlu penting adalah perkahwinan. So, topik pada hari ini ialah mengenai perkahwinan. Okey, sebelum kita bermulanya dengan lebih mendalam iaitu mengenai topik perkahwinan dan kekeluargaan, marilah kita cikgu nak cuba lihat di mana tahap kefahaman kamu mengenai kekeluargaan dan perkahwinan. Mari sama-sama kita melakukan ataupun menjawab kuis ini.
Sebentar. Okey. Mari kita uji kefahaman mengenai kekeluargaan. Soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan definisi kekeluargaan secara umum? Agak-agak apa jawapan anda? Adakah ibu dan ayah, perkahwinan, komuniti ataupun institusi asas bagi masyarakat? Okey, keluarga secara umumnya merupakan adalah institusi asas bagi masyarakat. Tengok jawapannya adalah betul. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Keluarga asas terdiri daripada datuk dan nenek atau ibu, ayah dan anak, ibu, ayah, bapa saudara dan ibu saudara, ataupun semua jawapan itu betul. Okay, mari kita lihat jawapannya. Yes, nice job. Okay, soalan yang ketiga. Apakah peranan seorang isteri ataupun ibu menjaga amanah, mengemas rumah, mengurus rumah tangga dan semua jawapan di atas? Ya? Kamu jawab semua betul? Okey, mari kita lihat. Yes, tahniah. Okey. Soalan yang terakhir, ciri-ciri keluarga bahagia adalah A. Kasih sayang dan kemesraan, B. Bermasa muka selama ahli keluarga, C. Kerap melancong, D. Kemewahan. Sudah semestinya lah kasih sayang dan kemesraan. Tahniah, anda telah berjaya menyiapkan kuis ini. Okey, berdasarkan kuis yang kamu telah jawab, dapat disimpulkan bahawa kamu telah mempunyai kefahaman serba sedikit mengenai kekeluargaan dan perkahwinan. Okey, sebelum kita pergi ke arah perkahwinan, saya terang dahulu mengenai kekeluargaan. Kekeluargaan ini merupakan satu institusi sosial yang wujud dalam masyarakat. Boleh dikategorikan sebagai keluarga asas ataupun keluarga luas. Ibu dan bapa merupakan tonggak pembentukan bagi sesebuah keluarga. Perlu kekalkan perkahwinan, iaitu bertujuan menyatu padukan ahli dalam sebuah keluarga agar dapat hidup bahagia. Okey, seperti yang dapat anda lihat di skrin, iaitu keluarga asas terdiri daripada ibu, bapa dan anak. Manakala bagi keluarga luas, datuk, nenek, ibu, ayah, saudara dan sepupu yang seperti kamu ada sekarang ini. Seterusnya, perkahwinan. Apa yang dimaksudkan dengan perkahwinan? Adakah bunyi kompak, gedebak-gedebu, gedebak-gedebu? Tidak. Perkahwinan merupakan ikatan yang sah antara lelaki dan perempuan, di mana yang boleh menyebabkan seseorang lelaki itu dan perempuan tinggal bersama dalam jangka masa yang lama. Di Malaysia, perkahwinan pasangan Islam dilaksanakan mengikut hukum Islam dan didaftarkan di JAIM. Okey. Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan tujuan perkahwinan? Tujuan perkahwinan ini seperti saya terangkan sebentar tadi, iaitu upacara yang membolehkan seseorang lelaki dan perempuan tinggal bersama. Dan perkahwinan ini disahkan melalui undang-undang yang telah sedia ada di dalam Malaysia, dan melalui perkahwinan ini jugalah yang akan membentuk kepada keluarga baharu dalam sesebuah masyarakat. Okey. Anda masing-masing mempunyai keluarga, betul tidak? Okey. Keluarga ini terbahagi kepada 3 kategori, iaitu keluarga nukleus yang pertama, di mana keluarga nukleus ini terdiri daripada seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak yang tinggal bersama di dalam sebuah rumah. Manakala bagi keluarga tunggal,
Keluarga tunggal adalah sebuah keluarga di mana ibu ataupun ayah tidak tinggal bersama, sama ada disebabkan oleh berlakunya perceraian ataupun kematian. Manakala yang terakhir iaitu keluarga kembangan. Keluarga kembangan ini boleh dikatakan iaitu keluarga nukleus yang digabungkan, yang tinggal di dalam sebuah rumah. Contohnya ibu, ayah, anak, sepupu, datuk dan nenek. Maknanya keluarga itu keluarga nukleus yang tinggal bersama dalam kelompok yang ramai. Seterusnya, ciri-ciri keluarga bahagia. Saya pasti anda mempunyai keluarga yang bahagia. Betul tidak? Di sini saya boleh rungkaikan beberapa ciri mengenai keluarga bahagia. Yang pertama, setiap ahli dalam keluarga tersebut mestilah berperanan dan bertanggungjawab. Seperti mana ayah mempunyai tanggungjawabnya tersendiri, ibu mempunyai tanggungjawab sendiri, dan kamu sebagai seorang anak turut mempunyai peranan dan tanggungjawab dalam membentuk keluarga bahagia. Yang kedua, keperluan fizikal dan keselamatan. Ini di mana salah satu peranan ataupun tanggungjawab bagi seorang ayah iaitu menyediakan keselamatan ataupun menjaga keselamatan keperluan fizikal seperti rumah di mana keluarga untuk berteduh. Yang ketiga, aktiviti keluarga bagi memastikan atau menjamin keluarga bahagia. Kualiti masa yang sepatutnya itu perlu ada dalam setiap keluarga, di mana bila mempunyai masa yang baik bersama keluarga, mustahil masalah akan timbul. Kemudian interaksi dan komunikasi efektif. Ini amat penting. Bagi saya ini amat penting kerana tanpa komunikasi, keluarga itu tidak akan bahagia. Kerana saya agak sedih kerana pada zaman kini di dalam sebuah keluarga itu ada komunikasinya amat kurang. Kerana gadget telah membeli masa dan komunikasi keluarga tersebut. Jadi cuba hindarkan dan amalkan komunikasi yang berkesan. Yang ketiga, imbangi kerjaya dan keluarga. Seterusnya, pendidikan dan kemahiran. Aktiviti kerohanian juga menjamin kepada keluarga bahagia. Contohnya, melakukan solat secara berjemaah dan adat-adat yang dilakukan oleh agama-agama lain, serta beberapa aktiviti yang mampu meningkatkan kasih sayang dan kemesraan antara ahli keluarga. Tanpa kita perlu lebih panjang, kita beralih kepada aktiviti satu. Okey, untuk aktiviti satu ini adalah satu tugasan di mana saya hendak kamu secara individu untuk menyediakan satu peta minda mengenai 5 langkah penyelesaian bagi isu-isu semasa mengenai kekeluargaan. Okey, di sini saya lebih tumpu kepada isu-isu mengenai kekeluargaan yang menjurus ke arah kehancuran perkahwinan. Iaitu seperti mana kamu tahu, di dalam akhbar-akhbar terkini memaparkan iaitu berita mengenai 2 bulan perkahwinan tetapi berakhir dengan perceraian. Begitu mudah. Bagaimana untuk kita menangani masalah tersebut untuk memastikan dengan suatu perkahwinan itu akan menjamin satu buah keluarga yang bahagia. Okey, jadi saya nak kamu buat satu peta minda mengenai 5 langkah penyelesaian bagi isu-isu semasa mengenai kekeluargaan. Isu-isu berikut adalah seperti konflik keluarga, keganasan rumah tangga, perceraian ibu bapa. Kamu boleh sediakan dalam satu kertas yang besar, dalam satu A4. Kamu buat peta minda secara cantik dan jelas. Kemudian kamu perlu hantar kepada saya melalui Telegram. Okey, itu aktiviti yang pertama. Okey,
Seterusnya, untuk aktiviti yang kedua, iaitu tugasan pengukuhan, di mana melalui tugasan ini saya ingin melihat sejauh mana kefahaman kamu terhadap topik yang saya ajar ini. Okey. Okey, lembaran kerja. Okey, ini iaitu seperti yang kamu lihat, topik keluargaan, iaitu melebih ke arah perkahwinan. Soalan-soalannya adalah seperti, iaitu kamu perlu menyediakan satu folio keluarga kamu berkaitan perkara-perkara berikut. Yang pertama, saya nak kamu wujudkan salah silah keluarga yang bermula daripada atuk dan bermula daripada moyang kamu, kemudian atuk dan nenek, kemudian ibu dan ayah, makcik, pakcik dan saudara mara terdekat sehinggalah kamu. Kemudian di peranan yang mereka mainkan dalam mewujudkan keluarga bahagia. Untuk helaian tambahan bagi folio tersebut, saya nak kamu untuk menyediakan senarai semak bagi situasi ini, iaitu bapa dan ibu kamu sedang mengerjakan umrah dan memerlukan pertolongan anak-anak untuk menguruskan rumah dan adik-beradik. A, iaitu sediakan senarai semak berkaitan tugas yang perlu dilakukan untuk membantu mereka sepanjang ketiadaan mereka. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap melalui topik ini kamu dapat mempelajari sesuatu, iaitu perkahwinan bukan hanya satu perkara yang mudah, tetapi perkahwinan ini adalah bagi menjamin masa depan supaya membentuk sesebuah masyarakat yang bahagia dan seterusnya dapat menjamin keluarga bahagia. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum.